Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah Allah dan dengan izinnya dapat kita bertemu lagi dan siri tazkirah bersama dengan Ustaz Komentaman Al-Malizi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada perkataan yang lebih baik lagi daripada perkataan orang-orang yang mengajak dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia sendiri mengajarkan amal yang soleh, dan dia berkata sungguhnya aku daripada orang-orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang muslim. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Qala Allah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Maksudnya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru, yakni yang mengajak manusia kepada Allah, dan dia sendiri mengerjakan amal-amal yang soleh, dan dia berkata sesungguhnya aku daripada orang-orang yang menyerah diri kepada Allah, iaitu orang-orang muslim. Allah SWT sendiri tanya siapa yang lebih baik perkataannya lagi. Tiada orang yang lebih baik lagi perkataannya melainkan orang yang menyeru manusia kepada Allah, orang yang mengajak manusia kepada Allah, orang yang mengajak manusia supaya membesarkan Allah SWT, orang yang mengajak manusia supaya mengerjakan amal-amal yang soleh. Jadi orang-orang yang menceritakan tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, kebijaksanaan Allah, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Menghendaki, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Orang yang cerita tentang kebesaran Allah SWT dan menceritakan tentang sunnah Rasulullah SAW. Orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah, marilah kita ke masjid, marilah kita sembahyang, marilah kita taat perintah Allah, ikut perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW. Kita akan berjaya. Kehidupan dunia ini hanya sementara, kehidupan akhirat juga yang kekal abadi. Jadi orang-orang yang mengajak kepada Allah SWT seperti ini, siapa lagi yang lebih baik perkataannya kata Allah? Tak ada lagi perkataan yang lebih baik melainkan perkataan orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah SWT ini dipanggil da'i. Da'i, iaitu orang yang mengajak manusia kepada Allah SWT. Nabi telah tak ada lagi, Rasul dah tak ada lagi, sebab Nabi Muhammad SAW adalah penutup segala Nabi dan Rasul. Allah SWT tidak akan hantar lagi Nabi, tidak akan hantar lagi Rasul kepada umat ini, tetapi da'i ada. Da'i. Sebab umat Nabi Muhammad SAW ini adalah umat da'i. Tidak seperti mana umat yang dahulu. Umat Nabi-Nabi yang dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka itu umat abid, iaitu mereka hanya beribadat saja. Mereka tidak ditugaskan untuk mengajak manusia kepada Allah, untuk buat dakwah. Sebab tugas dakwah, tugas mengajak manusia kepada Allah SWT itu hanya tugas para Nabi dan para Rasul. Itu umat Nabi Muhammad SAW umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Selepas Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, sebagai Rasul yang terakhir, Khatamun Nabiyyin, penutup segala Nabi dan Rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir. Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, penutup segala Nabi dan Rasul. Dan juga Nabi Muhammad SAW ini adalah penghulu segala Nabi dan Rasul. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul. Dan Allah tidak hantar lagi Nabi selepas ini, selepas Nabi Muhammad SAW. Tak hantar lagi Rasul. Jadi tugas kenabian dan tugas kerasulan ini
tugas para anbiya ini telah pun dipikulkan kepada umatnya. Jadi umat Nabi Muhammad SAW inilah yang kena buat kerja kenabian walaupun dia bukan Nabi. Inilah Allah SWT nak muliakan umat Nabi Muhammad SAW ini. Allah nak angkatkan darjatnya, iaitu dia buat kerja yang dulu hanya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul saja yang buat. Jadi orang yang buat kerja ini, Allah SWT pasti dan pasti akan muliakan dia di dunia dan di akhirat. Kerana apa? Kerana dia buat kerja yang dulu hanya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul saja buat, iaitu mengajak manusia kepada Allah SWT. Jadi umat Nabi-Nabi yang dahulu itu, mereka umat abid, yakni ibadah semata-mata. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW adalah umat da'i, iaitu mengajak manusia kepada Allah. Apabila seseorang itu jadi da'i, dia juga akan menjadi abid. Sebab apabila dia mengajak orang kepada Allah, dia mestilah nak amalkan apa yang dia ajar. Jadi apabila seseorang itu menjadi da'i, dia sendiri akan jadi abid, iaitu dia mengajak manusia kepada Allah dan dia juga beribadah. Tetapi orang yang abid, orang yang hanya beribadah saja, dia tidak jadi da'i. Dia tak mengajak orang kepada Allah. Dia hanya cukup dengan kesolehan dia sendiri. Dia rasa dah cukup dah. Dia dah sembahyang dah puasa, dah zakat, dah haji, dah berwirid, dah berzikir, dah baca Quran. Dia rasa dah cukup. Dia rasa dia tak perlu lagi nak ajak orang sama-sama mengajarkan amal-amal soleh. Jadi sebenarnya kita umat Nabi Muhammad SAW ini mestilah membuat kerja da'i. Apabila kita menjadi seorang da'i, mengajak manusia kepada Allah, jadi pendakwah, kita sendiri mestilah amalkan apa yang kita ajak tadi. Kita pun kena buat dengan sendiri. Kita akan jadi da'i dan abid sekali. Inilah kelebihan umat Muhammad SAW, sehingga umat Muhammad SAW ini menjadi umat yang terbaik, seperti mana Allah SWT firman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu mengajak manusia kepada Allah dan kamu menyuruh manusia mengajarkan yang ma'ruf. Kamu menyuruh manusia mengajarkan yang ma'ruf dan kamu mencegah manusia daripada yang munkar, dan kamu beriman dengan Allah. Saya ulang balik maksud ayat tadi. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh manusia mengerjakan yang ma'ruf dan kamu melarang manusia daripada mengerjakan yang mungkar, dan kamu beriman dengan Allah. Kerana kerja tadi, kerana kerja amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, iaitu mengajak, menyuruh kepada ma'ruf dan melarang daripada mungkar, kemudian beriman kepada Allah. Kerana kerja inilah umat Nabi Muhammad SAW ni menjadi umat yang terbaik berbanding umat-umat yang dahulu, dan umat yang mula-mula masuk syurga ialah umat Nabi Muhammad SAW. Allah telah muliakan kita sebagai umat Habibullah, kekasih Allah SWT, sebagai umat Khatamun Nabiyyin, penutup segala Nabi, sebagai umat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul. Kita umat kepada kekasih Allah SWT, Habibullah. Beruntung, bersyukur. Tetapi ada kerja. Seseorang itu menjadi mulia kerana kerja. Dia ada kerja yang dia buat. Kalau seorang doktor, dia ada kerja dia sebagai seorang doktor, baru dia jadi doktor. Kalau seorang engineer, dia ada kerjanya sebagai seorang engineer. Kalau arkitek, ada kerjanya sebagai arkitek. Begitu juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dia ada kerjanya, iaitu kerja amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, iaitu mengajak kepada ma'ruf, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Inilah tugasnya. Dan Allah SWT firman, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat orang-orang yang beriman. Ini adalah perintah Allah SWT, supaya kita sama-sama menasihati, berpesan-pesan antara satu sama lain. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi tugas mengajak manusia kepada Allah SWT ini bukanlah semua orang boleh buat. Bukan mesti ilmu dah banyak baru boleh buat. Semua orang kena buat kerja ini. Sebab Nabi SAW ada beritahu, balighu anni walau ayat.
dan sampaikan dariku walaupun sepotong ayat. Sepotong ayat kita tahu, sepotong ayat kita sampaikan. Jadi hari ini kita dah banyak tahu, tetapi kita tak nak sampaikan. Sebab kita nak sembunyi ilmu. Kita kedekut dengan ilmu. Kita mau ilmu simpan untuk kita saja. Bila mati, ilmu pun tinggal. Tak bawa mati. Tapi kalau kita sampaikan, ilmu kita akan berkembang. Orang lain pun dapat manfaatnya, ilmu kita tadi. Jadi janganlah kita menjadi abid semata-mata, tapi jadilah seorang da'i. Iaitu kita sampaikan. Walaupun satu ayat kita tahu, sampai. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakanlah tiada Tuhan melainkan Allah, kamu akan berjaya. Allah SWT hanya meletakkan kejayaan hanya dalam agama. Sejauh mana kita dapat taat perintah Allah SWT dan ikut sunnah Rasulullah SAW. Apabila kita ucap la ilaha illallah, kita akan berjaya. Yakinlah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Allah Khalik, Allah pencipta, Allah Razik, Allah pemberi rezeki, Allah Malik, Allah lah yang memiliki segala-galanya. 7 petala langit dan bumi dan barang antara keduanya semuanya dimiliki oleh Allah SWT. Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa.